Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sihat walafiat. Cucu saya nak masuk dah. Saudara Ibrahim Cik Muda. Yes. Okay. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Saudara Setan Kuning. Apa khabar tu? Waalaikumsalam. Khabar baik. Saudara Zainal Mira, Hafiz Wan Basirun dari Ceras. Wan Ceras. Hujan tak sana? Sini tak hujan tetapi dia gelap saja. Salam Setan Kuning. Apa khabar? Khabar baik. Syafil Sahid. Begitu juga saudara Syah Ibrahim. Waalaikumsalam. Izzuddin. Saudara Syah Marzuki. Saudara Zamri LC. Waalaikumsalam. Thomas Tan. Salam. Thomas Tan pun diukin salam pada saya. Itu juga Tuan Haji Azhar belum mana. Apa khabar Tuan Haji? Saudara Zahar daripada Bera ya. Orang Bera ni orang Perdana Menteri lah tu. Saudara Muhammad Nizam, Muhammad Naim. Waalaikumsalam. Itu juga ada saudara Mira, Zainal Mira, Nasrul Anwar. Saudara Abu Nems, Vijin Vignesweran. Saudara Siti Hawa, Wak Sukimin Wak Kijan. Assalamualaikum. Salam. Jambaria Abdullah. Salam daripada Skudai, Johor. Jauh dari Skudai ya. Apa khabar Saudara Nur Samsiah, Saudara Longdin, Puan Nur Samsiah dia kata salam Datuk, salam PRN, Pilihan Raya Negeri Melaka. Waalaikumsalam. Abi Ibrahim Rubidin. Lama tak muncul awal Ruby. Apa khabar Abi? Doa saya agar anda sihat bersama pasangan anda. Baik saudara, kepada mereka yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni usai pencerahan malam ini saudara. Kerana banyak cerita-cerita yang perlu saya laporkan untuk pengetahuan sahabat-sahabat. Kiriman pun ramai sangat yang mengantar kepada saya. Hari ini saya ingin membicarakan tentang kedudukan COVID-19 yang menghantui negara kita. Hari ini hari Isnin 15 November 2021 yang merupakan hari yang ke-606. Masih lagi belum ada tanda-tanda virus corona beredar dari bumi bertuah ini. Kerana hari ini walaupun ada penurunan sebab semalam 5,162, tapi hari ini virus corona masih terus menyerang dan menjangkiti sejumlah 5,143 warga kita yang disapa oleh virus corona, dan jumlah keseluruhan sudah pun meningkat kepada 2,551,452 orang warga kita yang terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona sebagaimana yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan jumlah kematian semalam adalah 45. Saya mendoakan agar biarlah tiada kematian. Sedih nak dengar cerita saya ya. Tiap-tiap hari ada saja laporan kematian berhubung dengan virus corona ini. Jadi jumlah untuk setakat hari ini iaitu 15 November, jumlah keseluruhan untuk bulan ini adalah 79,810 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona ya. Saudara Jamaluddin Omar, Wan Rohana, Aliyasa Anwar Jubin, Hanafi Zulkifli, Cik Ben ya. Dan saya juga menerima pemakluman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Selangor yang menyatakan bahawa sudah wujud gejala awal fibrokolera, iaitu seperti cirit-birit, loya dan muntah yang boleh membawa kepada dehidrasi circulatory collapse yang juga berpotensi untuk membawa maut akibatnya saudara. Jadi satu kes katanya telah dikenal pasti di daerah Petaling. Untuk itu kita harus berjaga-jaga. Pastikan kita minum air yang terawat. Jika ada pesakit cirit-birit dan demam, segera laporkan kepada pihak hospital. Ini kenyataan ini dikeluarkan oleh Pengarah Kesihatan Selangor, Datuk Indra Dr. Syahari Ngadiman. Saudara, lepas virus corona nampaknya kolera pula. Inilah keadaan negara kita ni. Apa khabar saudara Ben Jetek dari Johor, saudara Sabarudin Din. Baik saudara, kita masuk sekejap untuk e-commerce. Mohon izin saudara, e-commerce, kalau saudara ada produk sila hubungi Al-Azhar di talian 011
3304141. Al-Azhar dia berniaga wangi-wangian, haruman, bakur, itu setangi ya, dari Timur Tengah. Begitu juga dengan minyak haruman, minyak wangi saudara. Memang wanginya 2-3 hari tak hilang. Kalau simpan dalam botol setahun pun tak hilang baunya saudara ya. Apa khabar saudara Mansur, saudara Mazal Zaimah? Dan kalau saudara menghubungi Al-Azhar, sebab semalam ada orang bertanya dengan saya mana dapat rendang tok, hubungilah Al-Azhar 0113304141. Boleh memesan rendang tok dan bahulu perdal. Itu produk ibunya. Begitu juga saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 0177114300 untuk mewawarkan produk saudara ataupun untuk mengatur saya setiap hari Sabtu dan hari Ahad untuk sesi labun secangkir kopi. Hubungi Siti Farehah 0177114300. Kalau saudara menelpon ataupun menghubungi Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah ya, saudara Yusuf Hasim. Terima kasih. Saudara Kamis Nadi, Sudin, Din Gombak. Apa khabar orang Gombak? Juga saudara jangan lupa, ini untuk mereka yang tinggal di Lembah Kelang. Saya hari ini masih lagi makan buah mangga daripada Shauki Kizinis Food Delivery. Beliau bersedia untuk menghantar semua pesanan-pesanan anda terus ke rumah. Sila hubungi Shauki. Ini untuk warga di Lembah Kelang saudara. Hubungi saudara Shauki di talian 0123575703. 0123575703. Dan beliau memberitahu bahawa yang terbaru baru sampai tadi daripada luar negeri saudara, iaitu kiwi manis. Kiwi manis, buah ceri yang rangup saudara. Buah ceri itu besar, manis dan harganya adalah di bawah pasaran daripada kedai dan juga pasar-pasar dan juga pasar raya. Hubungi saudara Shauki 0123575703. Ini untuk Lembah Kelang je saudara ya. Baik, apa khabar sahabat saya, saudara Zul di Tokoh Jamu Kemaman. Saudara boleh mendapatkan produk-produk penghasilan daripada Tokoh Jamu Kemaman di talian 019-917-0449. 019-917-0449 ataupun layari dalam internet iaitu Tokoh Jamu Kemaman. Hari ini saya nak reveal produknya iaitu Madu Habatus Sauda Plus Tunjuk Langit. Ia merupakan gabungan herba terpilih daripada Timur Tengah dan juga Asia. Ia membantu untuk menambahkan tenaga dan stamina. Saya sebenarnya letih sebab semalam pergi ke Melaka, bekerja balik pagi tadi, lewat dan tertidur pula tu sampailah lewat tengah hari. Tapi bila minum Habatus Sauda ni, Madu Habatus Sauda ni, rasa badan ringan sedikit. Ia membantu menambahkan tenaga dan stamina, membantu menguatkan sistem imunasi dan antibodi. Ia turut membantu meningkatkan tenaga dalaman untuk lelaki dan wanita, membantu melegakan sakit pinggang, lutut, sengal tulang, sendi, kebah-kebah saraf dan melancarkan peredaran darah. Juga ia turut membantu masalah pernafasan, lelah, batuk dan semput yang berpanjangan. Habatus Sauda ini, Madu Habatus Sauda ini, ia turut membantu melancarkan sistem penghadaman, membersihkan usus dan membuang toksin dalam badan kita, dan sesuai untuk ibu selepas bersalin, serta membantu mengeluarkan angin dalam badan. Dan akhirnya ia turut membantu merawat diabetes, darah tinggi dan mengawal kolesterol. Ini bukan ubat saudara, tetapi inilah makanan tambahan yang elok kita amalan kita saudara. Boleh berhubung dengan saudara Zul di Tokoh Jamu Kemaman, talian 0199170449. Pada saudara Zul, saya mendoakan agar anda berjaya dalam usaha anda. Baik saudara, kita masuk dalam bab tazkirah singkat. Saudara, sebenarnya kadang-kadang kita lalai, kita terlupa untuk mengerjakan amalan ibadah solat. Sebenarnya saudara, orang yang meninggalkan solat ini, sebenarnya apabila dia dia makan, jadi apabila suatu suapan diangkat masuk ke mulutnya, dipercayai maka berkatalah suapan itu, semoga Allah melaknat engkau wahai musuh Allah,
Engkau memakan rezeki daripada Allah, tapi engkau tidak mahu menunaikan fardunya, itu solat. Jadi orang meninggal solat, pakaian dan badannya yang ingin membiarkan diri dari membaluti badannya dan berkata, pakaian pun berkata, saudara, jikalau bukan kerana Tuhanku memerintahkan aku untuk menutupi badanmu, nescaya aku akan lari meninggalkanmu. Dan orang yang meninggalkan solat apabila keluar dari rumahnya, maka rumah itu akan berkata, semoga Allah tidak memelihara perjalananmu dan tidak menjaga keluargamu, serta tidak mengembalikanmu kepada ahli keluargamu dalam keadaan selamat. Jadi rumah pun turut menyumpah. Jadi sebab itu tunaikan solat, saudara. Dan orang yang meninggalkan solat juga dilaknat ketika hidup dan selepas kematiannya. Dia akan mati sebagai Yahudi dan dibangkitkan sebagai Nasrani. Jadi kebanyakan hukum-hukuman ini adalah bagi mereka yang meninggalkan solat dengan sengaja dan mengingkari kewajipan solat tersebut. Pada saudara, saya berpesan pada saudara, jangan lupa, jangan tinggal solat. Sesibuk macam mana pun kita, saudara, walaupun kita sibuk, jangan sesekali kita meninggalkan solat. Dan segeralah, hayya 'alas solat, segeralah kamu mengerjakan solat setiap kali azan berkumandang. Tanda kita sentiasa redha dan pengabdian kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tazkirah singkat saya pada saudara, supaya dapat kita berkongsi segala amalan ini, kita berkongsi pandangan dan pendapat. Saudara, kita masuk bab mutiara kata. Dalam mutiara kata hari ini, sebenarnya beban yang paling berat dan sukar untuk dipikul oleh tubuh badan kita bukanlah kepala. Kadang-kadang ada kepala dia besar punya kepala, tetapi beban paling berat dan sukar untuk dibawa oleh tubuh kita adalah akal fikir yang berada dalam kepala kita. Ia bukan kecil. Nampak akal fikir itu tak nampak kecil, tetapi itulah paling berat untuk kita lakukan. Kalau baik, baiklah. Kalau akal fikir itu jahat, jahatlah. Itulah. Jadi sebab itu beban paling berat dan sukar untuk dibawa oleh tubuh kita adalah akal fikir. Bukan ukuran kepala kita. Sama-samalah saudara, kita memikirkan kata-kata mutiara sebentar tadi. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang daripada kumpulan simpanan pekerja RM10,000 secara tuntas. Hari ini Dewan Parlimen bersidang, masih lagi tidak kedengaran ahli Parlimen menyuarakan persoalan tersebut. Ya. Dan Perdana Menteri pun dah balik daripada Jakarta, dah berada, tapi masih lagi tidak ada pun ngek pun, apa pun tak ada saya dengar, dan tiada dapatan dari saya tentang soal pengeluaran wang simpanan pekerja sejumlah RM10,000. Bagaimanapun saya mengharapkan teman-teman bersabar. Terus masuk juga dalam internet minta. Kita terus minta saudara. Begitu juga ini mohon supaya kita memperolehi moratorium ta'akru daripada faedah selama 6 bulan. Dan saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara, jangan anda berbelanja tanpa had, kerana akhirnya negara akan muflis. Baiklah, tajuk perbincangan kita malam ini adalah budu tak sama dengan cencaluk. Budu ni makanan kegemaran, makanan asli orang Kelantan. Ataupun orang Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, popular dengan budu. Dia tak sama dengan cencaluk. Itu dia punya bidalannya. Tapi sebelum saya memberi pencerahan apa maksud saya, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata pantun Pak Nazil? Katanya, bergerayu padi ditiup bayu, nampak pelangi tak disangka. Apa nak jadi bangsaku Melayu, hendak mengulangi kejatuhan Melaka? Ini persoalan yang dilontarkan oleh Pak Nazil. Saya suka Pak Nazil ni, ayat-ayat atau perkataan digunakan perkataan baru, seperti contohnya bergerayu. Bergerayu tu maksudnya meliang liuk. Jadi bergerayu padi ditiup bayu, nampak pelangi tak disangka. Apa nak jadi bangsa Melayu? Apakah hendak mengulangi kejatuhan Melaka? Ini kerunsingan Pak Nazir bila melihat pilihan raya negeri Melaka yang berkecamuk sekarang ni, saudara. Tambahnya lagi, wanginya cempaka Kemboja tidak. Cempaka dipetik penuh seuncang. Ada pusaka di bedak-bedak. Orang politik sentiasa merancang. Maksudnya di bedak-bedak itu dibagi-bagi. Bukannya bedak powder, saudara, ya. Kadang-kadang orang sebut bedak. Bedak bukan. Bedak. Bedak-bedak dibagi-bagi. Wanginya cempaka Kemboja tidak.
cempaka dipetik penuh seuncang. Ada pusaka di bedak-bedak, orang politik sentiasa merancang. Itu sebenar-benarnya. Saya juga menerima kiriman daripada saudara Ramli Yaakob. Ini menyentuh tentang apa yang berlaku di Melaka. Katanya saudara Ramli Yaakob, orang tamak selalu rugi bagai anjing dan bayang-bayang. Yang modal banyak berhati-hati, skamer sering cari peluang. Ini beliau juga mengingatkan pada teman-teman yang melayari internet, kerana ini banyak skamer sekarang, saudara. Dalam keadaan orang tak apa duit, ekonomi yang teruk begini, mereka mencari pendapatan dengan menipu orang. Jadi saudara Ramli Yaakob mengingatkan teman-teman. Tapi apatah lagi saudara Nordin Malik daripada Perak Tengah. Ini pejuang muda kita, saudara Nordin Malik, dia berkata kayu api dibelah-belah hendak memasak kuah laksa. Berpada-pada penyokong berbalah, pemimpin bertaut demi kuasa. Jadi kita sebagai penyokong ni kadang-kadang kita berbalah sama kita. Tapi pimpinan atas akhirnya bila demi kuasa mereka boleh bertaut. Kita di bawah macam mana? Katanya lagi, Datuk Laksmana gagah perkasa naik ke gunung di puncak awan. Menang bergaya, kuat berkuasa. Menang seri, musuh berkawan. Jadi kalau mereka yang menang besar, bergaya lah mereka. Tapi kalau keputusan itu seri, jadi mereka berkawan. Kita macam mana? Itu saudara Nordin mengingatkan kita. Terima kasih saudara Nordin. Terima kasih saudara Ramli Yaakob. Terima kasih juga kepada Pak Nazir yang tidak henti-henti mengirimkan pantun kepada kita untuk kita kongsi bersama. Baik saudara, kita masuk sikit bahagian gedung ilmu tentang apakah yang digariskan oleh pimpinan terdahulu melalui catatannya dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Kerana hampir setiap yang diungkapkan dan harapan warga bangsa terdahulu, ia menuntut agar setiap pemimpin itu bersikap adil. Katanya, tuah negeri adil berdiri, tuah bangsa adil merata. Dijadikan tua, ia bertuah. Dijadikan induk, ia bermaruah. Memimpin negeri, ia sempurna. Hidup tenang, umat sentosa. Itu harapannya kalau pemimpin itu bersikap adil. Bagaimanapun warga bangsa kita juga mengharapkan agar pemimpin itu tidak ada yang tidak pendiriannya itu seringkali teragak-agak. Janganlah pemimpin itu teragak-agak ya. Jadi hati mereka bimbang dan banyak agak. Kerja tiada, rancangannya banyak. Masa habis, asyik teragak-agak. Fikiran pendek, hatinya penggemak. Akhirnya jadilah tuah hilang, maruah tercampak. Menjadi pemimpin, hasilnya tak nampak. Menjadi tua, negeri rosak. Dijadikan tua, umat berlantak. Berlantak dia bergaduh, berperang sama sendiri. Dijadikan induk, anak mempak. Negeri binasa, tuah pun tercampak. Jadi kalau kita mempunyai pemimpin yang teragak-agak dalam membuat keputusan begitu, pimpinan terdahulu daripada kita, dia mengingatkan pemimpin jangan teragak-agak, mesti firm ataupun kekal pada pendiriannya. Sebab itu selalu saya katakan bahawa sebagai pemimpin, dia mesti mengambil keputusan sama ada buruk atau baik. There must be a decision. A leader without a decision is not a leader. Pemimpin yang tidak ada keputusan, dia bukan seorang pemimpin. Itu yang dimaksudkan. Jadi janganlah teragak-agak. Kerana akhirnya tuah hilang, maruah kita yang tercampak. Ini sekadar panduan kita, impian daripada pemimpin terdahulu. Kita sambung lagi malam besok berhubung dengan pimpinan Melayu yang diharapkan oleh para pemimpin terdahulu daripada kita. Baik, saudara, seperti biasa, saya harus mengingatkan anda, mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke channel YouTube atau apa sahaja channelnya, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak akan bertanggungjawab atas setiap suntingan yang dihantar ataupun dimasukkan dalam mana-mana halaman. Saudara, dan begitu juga pada mereka yang menghantar komen dan sebagainya. Setiap komen yang anda hantar itu adalah tanggungjawab anda. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik ya, saudara Ramlan, saudara Shah Arjuna, Aisyah ya, saudara Zaif, Kamaruzaman Abu, saudara saya Din FX. Pantai tu lagu berapa hari lagi pun Melaka ni. Ya, jadi saya mengharapkan bahawa anda faham. Saya tengok juga kiriman banyak marah. Saya tahu yang marah tu adalah mereka daripada parti bukan UMNO. Jadi sebab saya katakan ini pencerahan daripada orang UMNO.
tentulah saya tidak akan mengkhianati parti saya. Tapi kalau pemimpin saya tak betul, kita balutlah sama-sama, saudara. Apa ada masalahnya? Sebab itu, prinsip kita dalam persiaran ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kita adalah warga cinta damai yang menyantuni segalanya dengan penuh harmonis. Tak perlu nak maki hamun, tak perlu nak carut-mencarut. Rasa tak setuju, Datuk, saya tak setuju pandangan you. Kerana 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi kalau kadang-kadang kita nak, macam saya, tentulah nak melihat UMNO itu menang. Bagi saudara daripada Pakatan Harapan, juga mahukan Pakatan Harapan menang. Daripada Perikatan Nasional, juga mahu Perikatan Nasional menang. Jadi masing-masing mengharapkan. Tapi bila saya bagi pencerahan, itu yang saya dapat. Janganlah marah pada saya memberi pencerahan. Saudara, apa yang saya dapat? Itu kata kelentong lah itu. Saya tidak berhasrat untuk menipu anda. Saya melaporkan apa yang dapatan saya dan apa yang saya lihat sewaktu saya berada di Melaka, sewaktu saya menerima kiriman teman-teman. Walaupun mereka menghantar kiriman, tak semestinya saya akan pakai 100%. Saya akan siasat sejauh mana ada kebenarannya atau tidak. Baru saya masukkan dalam bicara kita setiap malam ini selepas saya membuat siasatan benar atau tidak. Itu caranya. Ya, Saudara Omar Zaini, PN terbaik untuk rakyat Malaysia. Itu argumen saudara. Saudara, argumen saudara, Perikatan Nasional terbaik untuk rakyat Malaysia. Terpulang. Begitu juga Saudara Syafrin Syahri, beliau mengatakan supaya semua orang sihat-sihat walafiat semua. Ya, Saudara Rosli Ilyas, Saudara Nilawati Ainul, Zai, PH nak sekat lagi undi Melayu. Saya pun tak tahu. Itu belum saya tak dapat. Tapi saya lihat tiada kemungkinan bahawa Pakatan Harapan boleh menyekat undi Melayu. Saudara, begitu juga dengan saudara Wak Rafi, Maznah Cik Mat, ini dalam Instagram. Saudara, kalau terganggu dalam Facebook, boleh lari pada Instagram. Sila like and share dalam Instagram. Like and share juga dalam Facebook supaya memberikan semangat pada saya. Lain saya tak minta. I don't ask anything, you ought to pay. Tidak ada kebayaran yang saya tuntut. Kerana saya pun tak menerima apa-apa bayaran. Apa yang saya lakukan adalah sukarela untuk berkongsi pandangan saya. Ya? Saya melihat satu benda yang agak tidak menyenangkan hari ini apabila Astro Awani melaporkan. Hari ini saya tengok, terkejut pula saya. Astro Awani melaporkan bahawa Duli Yang Mulia Sultan Johor menafikan bahawa baginda minta rakyat tolak Barisan Nasional dan sebagainya. Saya kata, kenapa dibabitkan istana? Sebab itu saya menerima kiriman juga tentang bagaimana katanya istana mempertikaikan wang yang digunakan era rejim Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, lebih 600 juta yang masih lagi tidak diketahui keabsahannya ataupun tidak diketahui bagaimana ia dibelanjakan. Saya mikirkan soal-soal istana yang tak payahlah kita campur tangan, tak payahlah kita wawarkan, saudara, sebab istana tidak akan berpolitik. Cuma bila ada masalah, rakyat akan mengadu hal pada istana. Istana akan mengeluarkan kenyataan seikhlas mungkin untuk kebaikan rakyat semua. Istana tidak akan menjebelahi mana-mana parti politik pun. Sebab itu baginda Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar menafikan kenyataan. Kononnya baginda meminta rakyat Melaka menolak Barisan Nasional. Tak betul katanya. Jadi menurut menerusi perkongsian di Facebooknya, Duli Yang Mulia Sultan Ibrahim bertitah baginda tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan begitu. Tak betul. Ini katanya adalah satu kenyataan palsu yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pejabat media dan komunikasi keluarga diraja sebelum ini sudah membuat laporan polis berhubung penyebaran kenyataan itu. Jadi akhirnya mereka menyebar tu, you pay for the price lah. Sebab apa-apa pun kenyataan daripada istana, dia akan keluar daripada pejabat komunikasi baginda tuanku. Sebab itu saya mengharapkan agar setara jangan sesekali kita menyeret istana dalam perbahasan politik kita. Sebab istana tidak akan menyebelahi mana-mana politik. Yang baginda minta, Duli Yang Mulia Raja-Raja Melayu adalah kesejahteraan rakyatnya. Baginda amat mengharapkan dan keprihatinan baginda tentulah kepada rakyatnya. Kasih dan sayang baginda Sultan-Sultan Melayu adalah pada rakyatnya. Tidak lebih daripada itu. Jadi soal parti politik ni terpulanglah, sama ada UMNO ke, Pakatan Harapan ke, Perikatan Nasional ke, terpulang. Dan baginda akan menerima apa saja yang diputuskan oleh rakyat. Istana tidak akan campur tangan. Jadi saudara harap faham,
Kalau ada mana-mana kenyataan mengatakan istana gitu, istana begini, itu bukanlah kenyataan yang resmi ataupun yang boleh diyakini. Sebab istana tidak akan campur tangan dalam politik kita. Sekarang, hari ini adalah hari genap 100 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Saya tidak tahu bagaimana, apakah result kiriman anda kepada ini tinjauan dan kaji selidik. Tapi saya melihat bahawa dalam keadaan begini, sehingga saat ini, isu kumpulan wang simpanan pekerja masih belum tuntas, tidak dapat diselesaikan. Isu moratorium masih lagi belum dapat diselesaikan. Isu ekonomi masih lagi dalam keadaan yang cukup tenat. Isu tentang harga makanan juga tenat. Apakah Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri akan mengulangi langkah sebagaimana Tan Sri Muhyiddin menjadi kerajaan yang gagal? Ini persoalannya. Saya menyambut hari ke-100 ini menzahirkan perasaan rakyat yang tidak puas hati. Lebih-lebih lagi sekarang ini tentang harga barang yang naik mencanak. Kenapa tidak? Saya kalau bolehlah saya mencadangkan seharusnya Yang Amat Perdana Menteri luangkanlah waktu dalam 1 jam, 2 jam, turunlah. Sebab nak harapkan menteri yang ada tak boleh pakai. Nak harapkan menteri perdagangan dalam negeri dan hawa pengguna, saya tidak yakin mereka mampu menyelesaikan masalah ini. Jadi saya merasakan yang terbaiknya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turun sendiri. Kalau zaman Sultan Melaka dulu, Sultan Alauddin sanggup turun tengah malam. Dia dengan 2-3 orang pengawalnya saja, dia menjelajahi seluruh di Kota Melaka itu nak melihat sejauh mana keselamatan rakyatnya terjamin. Waktu itulah baginda melihat bagaimana adanya penjenayah-penjenayah ataupun pencuri yang melakukan onar di bumi Melaka. Apa kata kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri turun? Tapi jangan turun bawa media. Jangan turun bawa gerombolan ramai-ramai. Itu membuatkan para peniaga merubah dan macam, ataupun jangan bagi tahu. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nak turun, nak tengok, cek harga barang di pasaran, tak perlu bagi tahu siapa-siapa. Turun dengan 1-2 orang pegawai yang mencatatkan. Ini saya rasa yang terbaik dilakukan. Sebab rakyat sekarang ni amat mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyantuni kehidupan rakyat. Dalam keadaan ekonomi yang begini tenat sekarang ni, ekonomi kita berbalik-balik tenat. Saya malas nak mengulas sebab saya bukan pakar ekonomi. Tapi sejak ini bajet dibentangkan oleh Menteri Kewangan, keadaan bertambah-tambah lagi tenat nampak gayanya. Kewangan kita bagaimana? Peluang-peluang pekerjaan masih belum bergerak. Walaupun diwawarkan, katanya ada peluang pekerjaan 500,000 dan sebagainya. Tidak nampak. Yang saya nampak, saban hari, anak-anak muda masih lagi berselerak di jalan raya menjadi pilot ataupun pemandu motosikal menghantar makanan. Mereka ini bukan anak muda yang sebarangan. Mereka bukan dispatch. Mereka ada yang kelulusan sebagai insinyur pun ada yang kelulusan sebagai accountant, tapi dah tak ada kerja. Terpaksa juga buat kerja. Dalam saat mereka mencari rezeki yang sebegini, harga barangan di pasaran mencanak. Jadi saya haraplah, amat saya harap, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri luangkan sedikit. Ingatlah, ular menyusul di bawah akar, tidak hilang bisanya. Tidak akan nampak hina Yang Amat Perdana Menteri kalau turun ke pasar untuk melihat bagaimana harga barangan di pasar. Inilah yang terbaik. Tapi kalau nak turun tu jangan bagi tahu sesiapa. Masalahnya Menteri Perdagangan Dalam Negeri sebelum dia turun dia kata okey pegawai semua besok saya kena turun. Jadi mungkin saya tak tahu, mungkin mereka ada tali barut memberitahu warga kapitalis. Dia tukar pula dekat pasar. Tak ada apa-apa. Ini saudara jangan lupa zaman Datuk Seri Najib dulu. Bila Datuk Seri Najib turun, akhirnya ayam harga RM1. Rakyat marah. Kerana diberitahu. Maka datanglah kamera TV. Ini bukan untuk publicity. Saya rasa satu tugas mulia yang boleh dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kalau sanggup turun ke lapangan. Rakyat menanti dan mengharapkan. Saudara Wak Rafi itu penerhaka kehidupan yang bertambah selesa. Sang setia masih merintih. Itu keadaannya saudara. Ini saudara Wak Rafi, dia mengirim kiriman dalam Instagram. Dia kata bahawa penderhaka kehidupan bertambah selesa. Maka sang setia masih merintih. Ini keadaan. Rakyat setia dan kasih sayang pada Yang Amat Perdana Menteri. Kita menghormati beliau berada di anjung kuasa si Perdana. Harapan kita agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turunlah ke lapangan. Luangkanlah sedikit masa. Kita tahu sebagai Perdana Menteri beliau sibuk. Memanglah waktunya terhad, tetapi
luangkanlah sedikit demi rakyat. Rakyat dah tertekan sekarang ni dengan harga barangan yang begitu tinggi. Jadi turun. Tapi bila nak turun ke lapangan, jangan bagi tahu sesiapa. Cukup bawa 1-2 orang saja pegawai ataupun secara rambang, rawak. Tiba-tiba je ajak menteri ke timur lain. Mari ikut saya siap. Ke mana? Jangan tak usah ke mana, naik kereta bersama saya. Terus Pak Mak pergi ke Pasar Coket ke, Pasar PJ ke, Pasar Kelang ke, Pasar Ceras ke. Tengok sendiri macam mana harga barangan. Kalau Sultan Alauddin Riayat Shah dulu sanggup mencemar duli waktu tengah malam untuk mengetahui kedudukan negerinya, apa salahnya Yang Amat Perdana Menteri turun sekejap? Tak mengapalah, berlengeh pun memanglah busuk lah dekat pasar tu konon-kononnya. Jadi kena ingat, Yang Amat Dr. Seri Ismail Sabri, you pun latar belakang daripada warga yang susah. Jadi keadaannya. Ini gambaran yang saya harap lah. Sempena satu hari ini, saya mohon secara peribadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turun ke lapangan, tolong semak dan siasat sejauh mana kejayaan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna menangani masalah ini. Kalau dia tak boleh, pecat, ganti orang lain. Dan ini menambahkan masalah dan rakyat akan benci. Akhirnya rakyat akan mengatakan kerajaan gagal. Memanglah kita tidak mau membebankan 100% di atas bau Perdana Menteri. Tidak adil. Untuk saya nak marah Perdana Menteri tak buat itu, tak adil sebab beliau mempunyai barisan kabinetnya. Cuma saya katakan bahawa Yang Amat Perdana Menteri kena turun juga, kena cek, kena tengok satu persatu. Jadi sementara ini sempena 100 hari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri. Itu saja yang dapat saya nyatakan, saudara. Sebab saya tengok saudara Muslim Ahmad, dia kata tu benar, dia kata harga barang naik mendadak. Rakyat terkesan. Saudara Muslim Ahmad, dia menghantar kiriman pada saya. Jadi harap sangatlah agar Perdana Menteri berani, katanya, berani mengarahkan Tengku Zafrul untuk meluluskan pengeluaran air citra one-off. Jadi saudara Muslim Ahmad melihat antara solusinya adalah pengeluaran wang daripada kumpulan wang sebelum pekerja. Tapi bagi saya, kalau duit ada pun, harga barangan tidak dapat dikawal, tak ada mau pengertian juga. Rakyat terus hidup sengsara. Ini keadaannya, saudara Hulu Lemang, PM tepi, barang sampai barunya. Tak tahulah saya, saudara Wak Sukimin, saya menyuarakan hasrat rakyat. Kemudian saya melihat pula ini cadangan satu tulisan daripada saudara Imam Melati dari Pulau Selangor. Dia kata, Tok, saya geram lah fikirkan tentang pilihan raya Negeri Melaka ni. Dia kata, tapi beliau mengharapkan UMNO berjaya untuk bentuk kerajaan sebab banyak sangat cerita palsu dan fitnah tersebar di Melaka tentang BN, tentang pimpinan EIBN, macam-macam lah. Jadi lepas tu beliau bersungut. Ni saudara Pak Imam Melati ni, dia kata tak nampak pun Saidan Kasim, Anwar Musa, Isyamuddin, KJ sendiri menyantuni ataupun turun berkempen, sedangkan mereka lah datang daripada UMNO. Jadi katanya turunlah, beri kata-kata semangat untuk calon-calon dan warga, pekerja yang turun berkempen dan sebagainya. Ini sungutan daripada Imam Melati. Saya mengharapkan agar warga UMNO fahamlah anda, siapakah mereka ini yang boleh kita letakkan, gantungkan harapan kepercayaan di masa akan datang. Bila musim pemilihan parti nanti, pandai-pandailah anda untuk membuat keputusan. Sebab saya melihat kebanyakan menteri ini nak jaga diri sendiri, nak jaga kedudukan mereka, tak mau menyinggung teman-teman. Bagi saya, bila dah datang musim pilihan raya, bila parti dah buat keputusan, kena ikutlah. Soalnya nak singgung, tak payahlah kita nak berkempen dengan maki hamun. Berkempen menyatakan kebaikan calon kita dan parti kita, sudahlah. Tapi kenapa tak turun? Malu sajalah dah jadi menteri ni, konon-kononnya tak mau menyinggung. Itulah keadaan yang kita hadapi sekarang ni, saudara. Dan saya juga melihat ada kiriman, katanya situasi bagaimana di Melaka sekarang ni, tidak siapa boleh nafikan bahawa satu bukit dua harimau itu akan berulang. Saya melihat sebenarnya walaupun masing-masing presiden parti mengumumkan bahawa seseorang itu telah dinamakan calon ketua menteri, tetapi saya tidak nampak ia akan dipatuhi 100%. Sebab alasan-alasannya sebagaimana kata saudara Syabuddin Embun, beliau adalah sebagai Biro Politik Majlis Perundingan Ekonomi Melayu. Dia kata benda ini dia tak nampak bahawa benda ini akan selesai secara tuntas.
Kerana sebagai contoh daripada Pakatan Harapan, walaupun Pakatan Harapan telah pun menamakan Adli sebagai calon Ketua Menteri, tapi jangan dinafikan bahawa Idris Harun juga turut mengintai jawatan tersebut. Sebab itu dia sanggup membawa usul ataupun menarik sokongan kepada Ketua Menteri yang lalu. Jadi sekarang ini bila beliau sendiri bertanding, tentulah dia pun nak jawatan itu. Kalau dia menang di Sungai Udang misalnya, apakah dia nak berdiam diri? Itu gambarannya. Tidak selesai lagi lah masalah itu. Tambah-tambahan pula, saya pun terkejut juga dapatan saya, kononnya Pakatan Harapan telah pun menyatakan secara terbuka bahawa seandainya mereka berjaya menjadi menang di Melaka, maka Ketua Menteri adalah Adli dan timbalan Ketua Menteri daripada parti DAP. Dalam keadaan begini, kemana pula nak diletak calon-calon daripada Parti Keadilan? Ini berlaku balik kesongsangan politik. Kalaulah Amanah menang 2 atau 3 kursi, dia jadi Ketua Menteri, timbalan pula datang daripada DAP, bagaimana dengan Parti Keadilan? Songsang lagi, bertagabur lagi. Jadi sebab itu saya kata, jalan yang terbaik, saudara jangan marah. Jalan terbaik UMNO satu saja. Tadi pun Yang Berhormat Datuk Mak Hassan, timbalan Presiden UMNO, telah pun menyatakan secara jelas dan tuntas, tak ada katanya. Ada wartawan bertanya, ada ke benar ke jawatan Ketua Menteri Melaka ni UMNO mencadangkan Datuk Sulaiman Ali hanya sementara. Dia kata tak ada. Tak ada sementara. Kita dah putuskan seandainya UMNO Barisan Nasional kembali memerintah di negeri Melaka, kita boleh membentuk kerajaan, calon Ketua Menteri adalah Datuk Sulaiman Ali. Tak ada sementara-sementara. Sampailah habis 5 tahun penggalnya. Itu penjelasan daripada timbalan Presiden. Jadi tak adalah 2-3. Sedangkan kalau dalam Perikatan Nasional pula ada macam-macam nama. Termasuklah masih matilah katanya dan sebagainya. Jadi sebab itu saya katakan cara terbaik, apa kata warga Melaka sekali, berilah kepercayaan. Sebab saya pun melihat, saya berusaha mungkin hari Rabu nanti, kalau ada kesempatan saya nak berjumpa dengan Datuk Sulaiman Ali, nak tanya dengan dia apa perasaan beliau. Baru perintah 17 bulan dah kena untun, kena tarik, baru apa dasar-dasar yang terlaksana. Ini gambaran yang saya lihat, saudara. Jadi untuk saudara di negeri Melaka, fikir-fikirkanlah. Cuma tadi saya terkejut, ya saudara, apabila sahabat saya, saudara Jamil Ibrahim dari Kedah, meledak tadi dalam media sosial. Dia mencabar Saudara Jamil Ibrahim. Dia cabar, dia kata kalau mau, dia kata dia minta supaya Tan Sri Muhyiddin saman dia. Marah tu dia. Dalam berhubung dengan isu dia menuduh bahawa Tan Sri Muhyiddin merupakan punca kepada perceraian rumah tangga Stanley dan Nika G. Saya tak mau campur dalam urusan ini, sebab itu biarlah mahkamah. Sebab dia kata bahawa keadaan ini, dia kata tak boleh dibiarkan begitu berterusan. Jadi beliau meledakkan sekali lagi serangan. Saya rasa ini tidak lain tak bukan apabila kerana Tan Sri Muhyiddin pula tu dah bila dia bercakap begitu, bercakap begini, biar bumi hangus dan sebagainya, ini mengundang amarah beliau. Konon-kononnya bahawa saya cuma dengar bila dia berbalah dengan Tan Sri Syaril, saya teringat, saudara jangan lupa, seperti macam mana beliau dulu. Bila dia kata, Tan Sri Syaril kena ingat, saya Presiden Perikatan Nasional. Jadi beliau dulu kata, engkau wabi ke aku wabi? Begitulah umpamanya, saudara. Jadi belum apa-apa lagi, Tan Sri Muhyiddin dah cakap, kena ingat, saya Presiden. Jadi you tak layak untuk mencabar saya nak tekan butang ke, tak tekan butang ke. Kita warga UMNO kata kalau mau tekanlah butang. Apa ada masalah? Sebab dia kata tekan butang saja, gugur kerajaan di Johor, gugur kerajaan di federal, itu pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Silakan, tak ada masalah pada kita pun. Jadi sebab itu mungkin Saudara Zamir dia mengamuk seakan habis diungkit segala-galanya. Saya tak mau campur dalam urusan menceritakan tentang peribadi. Sebab bagi saya tak perlu kita nak menyerang peribadi, ya saudara. Saudara Normah P, apa yang merepek tu, siapa yang merepek? Saya menceritakan apa yang berlaku, Normah. Supaya kita jelas, rakyat tahu apa yang berlaku sekarang. Sebab saya katakan kalaulah benar Pakatan Harapan telah pun menamakan Adli sebagai calon Ketua Menteri. Tapi jangan lupa hari ini juga ada kenyataan mengatakan
jika Pakatan Harapan menubuhkan kerajaan, timbalan Ketua Menteri datang daripada DAP. Saya menyuarakan. Jadi bagaimana pula dengan Aidil Harun? Kalaulah dia menang. Walaupun kita tahu bahawa untuk chances untuk dia menang, very, very slim chance. Ya, saudara? Saudara Fadli Hamzah, tak baik. Tak baik, saudara. Jangan kata UMNO begitu, saudara Fadli. Saya dah berpesan. Saudara boleh cakap pemimpin UMNO begitu-begitu. Okey, saya tak marah. Tapi bila tuduh UMNO penyamun ni, saya memang tak boleh terima. Please lah, saya tak boleh terima sebab saya tidak menuduh pun. Saya tak tuduh ini parti PBM ini merosak rumah tangga orang, tidak. Pimpinan. Saya tak tuduh pula Pakatan Harapan ini parti PKR ke, parti DAP ke, ataupun Amanah ke. Saya tak tuduh, saya tuduh pimpinannya. Kita mesti, saya mintalah warga kita ni faham. Bila kita bercakap soal politik, yang kebejatan politik ini berlaku bukan dari lain, adalah datang daripada pimpinan. Saya sendiri, sebab itu saya dengar awal bualan saya tadi, saya berseru, saya mengharapkan agar Yang Amat Perdana Menteri dah 100 hari. Kalau beliau tidak mampu menangani masalah harga barang, tak mampu untuk memastikan Tengku Zafrul boleh mengeluarkan wang RM10,000 secara tuntas, dan tidak mampu untuk mengarah kepada pihak bank untuk memberi moratorium selama 6 bulan terakru tanpa faedah, maka rakyat akan melihat beliau sebagai Perdana Menteri yang gagal. Saya bercakap, apa ada masalah? Tapi kita tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri datang daripada UMNO. Tapi janganlah kata UMNO yang salah. Kalau tidak dilakukan begitu, Perdana Menteri selama 1 hari, rakyat akan melihat ini sebagai kegagalan beliau. Apabila menteri-menteri kabinetnya tidak mendapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang beliau harapkan. Menteri-menteri kabinet, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hawak Pengguna bukan daripada UMNO, datang daripada parti daripada Sarawak. Timbalan menterinya datang daripada UMNO yang melompat, parti PBM. Menteri Kewangan datang daripada parti PBM. Saya tak tuduh parti PBM tipu rakyat, tidak. Saya kata Tengku Zafrul. Jadi saudara kena jelas, ya. Saya harus menjelaskan keadaan begini supaya kita senang kita berbicara. Saudara nak kata orang tu, kata, tak ada masalah. Cuma, sebab saya jelaskan, kalau saudara menuduh orang tu orang begini dan sebagainya, bersedialah kalau anda jika ada pihak-pihak yang tertentu mengambil tindakan undang-undang. Saya tak mau campur benda-benda ni. TJ, gelombang kebangkitan UMNO begitu kuat di Melaka, saya dah patah saya begitu. Saya nak bagi pencerahan nanti. Ya saudara. Tadi sini saudara Nur Ehsan Effendi. Terlebih dahulu saya mohon maaf, kata saudara Nur Ehsan Effendi yang mengganggu waktu saya. Dia kata saya nak bertanya berkenaan pengundi yang berada di luar kawasan. Ini satu persoalan yang elok juga kita bincangkan. Kerana saudara Nur Ehsan Effendi dia bertanya bahawa dia sekarang ini tinggal di Kuantan dan dia dan isterinya mengundi di Dewan Undangan Negeri Sungai Udang. Jadi soalannya, apakah ada peruntukan untuk pengundi luar seperti beliau untuk pergi mengundi di Sungai Udang atau kembali mengundi? Yang ini saya tak dapat nak beri jawapan. Tetapi selalunya kelaziman dulu di Kelantan ada. Di Kelantan bila datang pilihan raya, selalunya adalah pengundi-pengundi luar ini ada bajet untuk mereka. Tapi kadang-kadang wang itu disonglap. Saya tak tahu sama ada masing-masing parti lah. Saya tak boleh boleh mengatakan UMNO menyediakan. Saya tidak yakin. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya tidak akan mengeluarkan belanja. Kerajaan Negeri Melaka pun belum dibentuk lagi. Jadi nak minta dari siapa? Saudara Nur Effendi, Nur Ehsan. Saya rasalah dalam keadaan begini, eloklah kalau saudara berhubung dengan pimpinan parti-parti tertentu. Sama ada saudara berhubung dengan Parti Bersatu ke, berhubung dengan Parti Keadilan ke, berhubung dengan Parti PAS ke. Tapi kalau di Sungai Udang, tengok berapa ramai calon yang bertanding. Kalau di situ ada UMNO, ada PKR, ada daripada PAS dan sebagainya, hubungilah mereka. Mungkin, tapi rasanya tak ada rasanya. Saya harap untuk parti-parti tertentu, dalam tambah sekarang ni dalam keadaan ekonomi yang begitu merosot, saudara Nur Ehsan Effendi, ini hanya berlaku selalunya pengundi luar ni kalau di Kelantan tu, sebab ramai rakyat di Kelantan tinggal di luar Kelantan. Bila nak musim pilihan raya, setiap parti akan menyediakan bajet peruntukan untuk membawa balik pengundi-pengundi mereka ataupun penyokong-penyokong mereka. Jadi waktu itu anda harus mengenal pasti bahawa anda sokong parti mana. Itu saya punya pencerahan. Dan sekarang ni saudara, kes COVID-19 yang melanda kita ni dan kesan daripada
tindakan Kementerian Kesihatan, Suruhanjaya, Pilihan Raya dan pihak-pihak berwajib mengekang ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Negeri, calon-calonnya untuk berkempen mengundangkan masalah. Saya rasa belum masalah sebab sekarang ni saya diberitahu bahawa besar kemungkinan ada 13 bilik gerakan Perikatan Nasional ditutup. Katanya, saya tak tahu, ini saya tak pergi semalam, saya tak dapat, tapi saya dapat kiriman, iaitu PN Perikatan Nasional di Rembia, Pantai Kundo, Rim, Kelebang, Durian Tunggal, Asahan, Duyung, Paya Rumput, Bukit Katil, Pengkalan Batu, Tanjung Bidara dan Teluk Mas. Katanya ada 11 bilik gerakan terpaksa ditutup kerana dikhawatiri ada kesan daripada COVID-19. Apakah penutup itu secara sukarela ataupun dipaksa tutup, saya tidak tahu. Tetapi bagaimanapun, sesuatu benda sekarang ni saya melihat satu perkara sedang berlaku di Melaka. Apabila PAS sudah memperlihatkan, warga-warga PAS sudah memperlihatkan mereka tidak lagi walak. Sebab itu tajuk perbincangan saya bahawa ini beza antara Cencaluk dan Bulu. Di Kelantan mereka walak dengan kepimpinan PAS, tapi tidak berlaku di Melaka. Kerana banyak ramai pekerja-pekerja PAS, saya tengoklah, ini bukan artificial, bukan main-main, bukan bohong saudara. Mereka memakai baju PAS yang ada lambang PAS. Kita kenal lah sebab ada kopiahnya, saudara. Dan mereka sanggup memasang bendera Barisan Nasional, menandakan tanda sokongan mereka. Ini gambaran saya dapat. Dan agak menarik juga di Melaka kali ini, tiba-tiba saja Tan Sri Muhyiddin jadikan poster boy. Poster boy ini adalah gambar yang digunakan untuk poster pilihan raya. Kita hairan lah, apakah Tan Sri Muhyiddin akan jadi calon menteri besar, saya pun tak tahu. Dan lebih lagi saya kata, ni apa punya merapu ni saya pun tak tahu. Saya lihat tiba-tiba sekarang ni ada balik janji-janji yang merapu. Misalnya, sebab betul Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia mohon maaf kepada semua rakyat atas kegagalan Kerajaan Pakatan Harapan menunaikan sebahagian besar manifesto pilihan raya umum ke-14. Ya, Presiden Keadilan yang juga pengusi kepada Pakatan Harapan, dia dah minta maaf. Jadi bagaimanapun tiba-tiba Tan Sri Muhyiddin selaku pengurusi Perikatan Nasional pula mengumumkan. Apakah ini benar saya tak tahu, tapi itu dapatan saya yang keluar dalam internet. Saya ngeleng kepala kerana dia kata Tan Sri Muhyiddin berjanji seandainya gabungan Perikatan Nasional memenangi pilihan raya di Melaka, maka rakyat Melaka akan dapat RM200 one off. Ini apa benda lagi ni? Apa hal ni? Usul-usul ataupun unsur-unsur kewangan, unsur-unsur korupsi politik masih lagi nak didengungkan. Saya minta maaf lah dalam keadaan begini. Rakyat bukanlah boleh diperlakukan sebegitu. Takkanlah murah sangat nilai warga Melaka. Takkan nak dibayar RM200 one off sahaja. Betul, dalam keadaan sekarang ni semua orang susah. Tapi janganlah digunakan RM200 itu sebagai memancing untuk mendapatkan sokongan dan sebagainya. Saya terkejut lah bila benda begitu. Sebab waktu beliau jadi Perdana Menteri adalah macam-macam lah dia punya strateginya, melalui kaedah-kaedah ini orang kata scheme of thing, ya saudara. Dan ini lagi satu hal lagi. Tiba-tiba Saudara Samsul dan Tan Sri Muhyiddin dia ini daripada Perikatan Nasional, dia mendapat Pakatan Harapan. Ini ketua perhubungan dia pakar strategik lah semua di PKR di Melaka, Saudara Datuk Samsul Iskandar. Dia kata kalaulah Pakatan Harapan berjaya memerintah Melaka kali ini dan pilihan raya kali ini, diberi peluang pemerintah Melaka, besar kemungkinan dia kata tol di Air Keroh akan ditutup. Saya kata ya Allah, tak selesai lagi janji yang begini. Bagilah logiknya kalau nak tutup tol. Saudara fikir kalau tol di Air Keroh itu ditutup, katalah saudara datang dari Kuala Lumpur, daripada tol Sungai Besi, switch in you punya kad scrap, okey, masuk daripada nak menggunakan Lebuh Raya. Bila nak keluar ke Melaka, masuk Air Keroh free. Ini saya rasa bagilah logikanya. Cukuplah dulu itu hari kita tengok Mazli daripada Pakatan Harapan janji bahawa tol akan ditiadakan di Simpang Renggam dan sebagainya. Ini Air Keroh saudara. Lalu daripada Johor nak masuk ke Melaka, kalau ikut Air Keroh, kalau gitu semua orang berumba-umba lah masuk ke Air Keroh. Tak ada logik.
Saya minta maaf lah, saya Samsul ini Iskandar. Tolonglah jangan gunakan isu-isu yang sebegini untuk mengabui fikir rakyat. Jangan kita memberi janji-janji kot. Saya lebih suka kalau kita menjanjikan apa kepimpinan. Sebab itu saya cukup berbesar hati apabila Datuk Mak Hassan menyatakan matlamat kita adalah mewujudkan kestabilan politik demi lestari untuk kebahagiaan rakyat, supaya bila politik itu stabil, maka kita dapat mewujudkan kemakmuran. Itu yang terbaik. Tak ada pula janji nak bagi RM200, nak bagi RM1,000, nak bagi RM300, lepas tu nak bagi kerja. Ini bagi saya mengarut. Lepas tu nak tutup tol. Sudahlah saya kata. Jadi ini cerita tentang macam mana Ketua PDM Barisan Nasional Azhan kena compound RM20,000. Aduh, tak habis-habis lagi cerita compound ni. Mengarut, saudara, mengarut. Ini bagi saya dalam keadaan sekarang. Pilihan raya di Melaka ni cukup mengarut. Saya nak bagi pencerahan sedikit. Sebab subuh tadi ada seorang sahabat saya menghubungi saya. Dia bertanya macam mana kedudukan di Melaka. Saya katakan, di kedudukan Melaka, saya kata jangan marah. Saya jangan marah dengan saya. Saya bercakap apa yang dapatan saya. Dan saya tidak akan mengikut naluri kehendak you, saya kata. Ini gambaran saya dapat. Saya kata setakat inilah bahawa 16+1 untuk UMNO Barisan Nasional. 17. Itu dapatan saya. Ini berdasarkan kepada, saudara, kerana melihat bahawa pengundi-pengundi PAS sudah berbalik pada UMNO Barisan Nasional. Puncanya bukan kerana janji tol, janji nak bagi $200. Tidak. Puncanya adalah kerana UMNO Barisan Nasional so simple. Dia kata bahawa dia nak mewujudkan kestabilan politik di Melaka. Dan orang Melaka pun dah lenjan, saudara. Dah lenjan. Tak habis-habis lagi. Jadi dia kata, kalau kestabilan politik ini, maka bolehlah kita mewujudkan kemakmuran. Ini sekarang ni fitnah macam-macam, saudara. Macam-macam fitnah yang timbul. Saya tak mau menyatakan, tetapi kedudukan hari ini, saudara, saya sebagaimana saya janjikan, contoh saya beritahu di kursi Dewan Undangan Rembia. Di Rembia ada 15,756 pengundi yang bertanding calon bebas. Bebas ada dua calon bebas, iaitu K. Murali dengan Sabarudin Kudus. Dan daripada Pakatan PKR, Pakatan Harapan menurunkan Zamri Pakiri. Kemudian daripada UMNO, Datuk Muhammad Jalani Khamis. Dan daripada Bersatu, Zamzuri Arifin. Benar. Saya tak menafikan. Dulu Datuk Muhammad Jalani Khamis ini dia menang atas tiket Pakatan Harapan. Kemudian dia menyertai balik UMNO. Jadi dia hadir sebagai tubuh badan dia. Sebab dulu dia menang berapa? Kami menang 6,773. Sebab itu saya katakan itu dia kedudukan di Rembia. Jadi bila orang tanya dengan saya macam mana ni? Saya kata keadaan sekarang ni yang bertanding di Rembia tu bebas ada 2. Adalah yang akan hilang wang pertaruhan. Kemudian daripada Parti Keadilan Rakyat ni, saudara Zamri Pakiri ni bukanlah satu nama yang gah di Melaka. Begitu juga daripada Bersatu, Zamzuri Arifin. Dan kalau Gadik benar ada masalah. Sebab sekali lagi mungkin kalau warga rakyat itu dia marah dulu sebab Gadik ni UMNO meletakkan calon daripada MIC. Dan kali ini pun sama juga. Jadi pilihan raya lepas, calon daripada MIC dapat 4,085. Pengundi ada 12,000. Tetapi calon daripada DAP, daripada India juga dapat 4,392. Saudara? Jadi dalam keadaan sekarang ni, yang ada di situ, bebas ada 2. Juga ada 2 calon bebas. Tanda mereka tak puas hati. Iaitu saudara Azafin Amin dan saudara Mohan Singh. Jadi UMNO Barisan Nasional menurunkan MIC. Daripada Parti Putra pula dan hadir dengan Laila Norida. Daripada Bersatu, Muhammad Amir Fitri Muharram. Dan PH Pakatan Harapan tentulah calon DAP yang menang itu hari itulah Saminathan Ganesan. Sebab dia dapat menang pun menang tipis. Saudara, PAS tidak bertanding kali ini. Kemudian saudara lihat daripada di Macap Jaya. Ini Macap Jaya ni agak menarik situ sebab ada beberapa calon. 1, 2, 3, 4, 5 calon di situ. Calon ini pengundinya 40, 43. Pengundi-pengundi di Macap Jaya adalah 50-50. Dia bukan majoriti, adalah majoriti sikit 43% Melayu, 40% bukan Melayu, itu Chinese, Cina.
dan 14% India. Di sini saya nampak bahawa pengundi-pengundi di keturunan India, mereka adalah merupakan penentu. Sepatutnya UMNO Barisan Nasional meletakkan di Macap Jaya itu calon daripada MIC. Itu sepatutnya. Sekarang ni yang bertanding daripada MCA. Dia letak MCA di situ, macam mana nak lawan dengan Bersatu. Bersatu meletakkan Tai Siong Oi. Dan PKR pula meletakkan Lau Bing Hao. Jadi ialah memanglah pimpinan daripada warga keturunan Cina bertanding di situ. Saya rasa kalaulah UMNO Barisan Nasional meletakkan calon daripada Asahan tadi itu bertanding di situ, lebih mudah. Adik-adik tadi lebih mudah. Kemudian di Duran Tunggal kita tengok sebab malam tadi, subuh tadi, sahabat saya dia telefon, dia nak tanya macam mana kedudukan di Duran Tunggal. Duran Tunggal saya kata Muhammad Irfan daripada bebas. Kemudian Amanah Dr. Mat Sofi. Amanah ini dulu mereka bertanding sokongan daripada DAP dan PKR sebab daripada pengundi Cina ada 22%. Jadi Abdul Wahab Abdul Latif calon UMNO itu lagi dapat 4,400. Tetapi kali ini UMNO menurunkan Zahari Abdul Khalil, iaitu calon pemuda, muka baru. Dan begitu juga di Asahan, saudara ya. Di Asahan UMNO menurunkan Fairul Nizam Roslan yang akan menentang sebab ini dulu kawasan Datuk Ghaffar Atan, Esko Kerajaan Negeri Melaka. Beliau bersara sebab dia pun tak berapa sihat, usia pun begitu. Jadi dia memberi laluan kepada ketua pemuda, iaitu saudara Fairul Nizam Roslan. Di situ ada bebas 2 calon bebas. Ada 3. Di Asahan ada 3 bebas, iaitu saudara Mak Nur Saleh, kemudian saudara Azmar Abdul Hamid dan Muhammad Akhir Ayub. Jadi sebenarnya di Asahan ini kalau calon daripada PH adalah daripada PKR, daripada Perikatan Nasional adalah daripada Parti Gerakan, saya rasa is no contest. Sebab Bidani sini tidak ada pengaruh. Tapi di situ Datuk Idris Harun, mantan Ketua Menteri yang membawa sokongan, yang menarik sokongan pada Ketua Menteri, yang diwawarkan kononnya nak jadikan sebagai calon Ketua Menteri. Tapi sekarang ni bila dinamakan Adli di situ, apakah rakyat itu akan redha? Rasa-rasanya tak ada lah dah. Tidak ada memberi pengharapan. Sebab itu saya kata Datuk Idris Harun tidak boleh mendapat kejayaan di situ. Walaupun itu lagi pilihan raya lepas majoritinya terlalu sedikit. Datuk Ghaffar Atan cuma dapat majoriti yang agak tipis, iaitu saudara 275 saja. Dan kali ini Ketua Pemuda Fairul Nizam. Jadi warga pemuda akan all out. Sebab itu saya mengatakan bahawa chances di Asahan ini still kepada UMNO. Saya melihat tadi kemudian subuh tadi, sebab dia sahabat saya menelpon, dia kata dia nak tahu kedudukan macam mana di kerusi Sungai Rambai bukan, di kerusi saudara di kerusi Melimau saya kata is tentulah Dr. Muhammad Akmal Saleh. Sebab di situ memang PAS ada sokongan dulu tapi tak begitu kuat. Dan ada Amanah. Jadi Amanah saudara Azrin Abdul Majid tak begitu kuat dan bukan macam dulu. Dan di Serkam, sekejap saya, di Serkam selain dari Serkam mana lagi? Di Rim. Di Rim ni Azalina Abdul Rahman daripada Parti Peribumi Bersatu. Saya tidak nampak ada kekuatan sebab kemudian daripada PKR dia menurunkan Perasan Kumar, pemudanya. Dan ini 3 corner fight. Jadi di sinilah saya kata Datuk Hadirah Abu Zahar, kerana berlatar belakang kepada keluarga beliau bekas Ketua Menteri Tan Sri Abu Zahar yang banyak berjasa. Jadi mereka akan ingat bahawa keluarga Datuk Hadirah atau Pendira ini memang ramai di situ. Dan beliau latar belakangnya sebagai peguam dan sebagainya, agak dihormati di situ. Saya nak tengok macam mana subuh tadi dia nak tahu kedudukan agar saya mengulas tentang satu calon. Saya tak dapat lagi ni. Ni calon-calon ini Farhan Ibrahim, bukan, satu calon yang paling muda. Paling muda umur 21 tahun. Jadi bila dia usia 21 tahun, macam mana nak orang nak menggantungkan harapan? Ni Farzana Hayani. Iaitu di kawasan Sungai Rambai. Di kawasan Sungai Rambai, Bersatu meletak calonnya Muhammad Jeffrey Safri.
Kemudian di Pakatan Harapan melalui Parti Keadilan Rakyat meletakkan Farzana Hayani. Betul, Farzana ni anak-anak muda yang baik, tapi saya melihat bahawa sukar kerana usia 21 tahun. Saudara. Kemudian Putra pula meletakkan Nazaratul Ashraf, juga quite strong candidate. Dan di situ UMNO meletakkan Siti Faizah Abdul Aziz. Ini ladies fight with ladies. Jadi kalau bahasa sahabat kita saudara Mat Sabu elephant fight elephant, the grass die. Ini ladies. Saya nampak sebab apa dari segi Bersatu Muhammad Jeffrey ni kalau kalah malulah sebab yang akan bertentangnya tiga perempuan, iaitu Farzana Hayani daripada PKR, Nazatul Ashraf daripada Putra dan Siti Faizah Abdul Aziz daripada UMNO. Jadi Bersatu dia letak calon lelaki di situ. Jadi 3 wanita nak kerjakan seorang lelaki. Ini gambaran yang saya dapat di kawasan Dun Sungai Rambai. Saya berusaha lah mungkin kalau hari Rabu nanti kalau kesempatan, tapi sebab saya nak berjumpa dengan Datuk Sulaiman Ali dan juga kalau boleh berjumpa dengan saudara Rosli di kawasan Kuala Linggi, sebab nak tahu keadaannya. Tapi terus terang saya katakan, walaupun banyak orang beri analisa dan sebagainya, saya nak bagi tahu setiap analisa itu bagi saya kita kena letakkan 20 ke 30% itu ada benar ada salahnya. Sebab kita tak dapat menjangkakan pilihan raya kali ini bagaimana kekuatan seseorang calon ataupun parti itu kerana tidak ada rapat umum, tidak ada kempen, tidak ada gerakan. Yang ada hanyalah melalui media sosial. Jadi media sosial memanglah jangan kita nafikan kekuatan media sosial berada di pihak Parti Pakatan Harapan. Mereka dah lama jadi pemain media sosial, saudara. Tapi UMNO merangkak-rangkak baru nak menguasai media sosial. Saya cakap terus terang, saudara. Tetapi bagaimanapun ini tidak membolehkan kita buat ukuran. Apakah hanya dengan melalui media sosial kita nak buat unjuran ataupun membuat keputusan parti ini akan menang? Tak boleh, saudara. Kena turun ke gerangan, kena tanya. Ini macam berlaku di kawasan di mana Datuk Rauf bertanding lawan dengan Mas Iriati. Itu kawasan yang memang kawasan panas, saudara. Itu kawasan, tapi dapatan saya cakap terus terang, saudara, saya di Tanjung Bidara. Di Tanjung Bidara calon daripada PKR Zainal Hassan. Tetapi yang strong candidate di situ ada 2, iaitu satu Datuk Mas Ermati Samsudin dan Datuk Sri Abdul Rauf. Sebab Mas Iriati ni dia ahli parlimen. Cuma warga UMNO di situ tidak akan menerima beliau sebab beliau melompat. Tetapi ramai keluarga Mas Iriati ni berada di kawasan tersebut. Jadi kalau ikut keluarga dia memang kaum kerabat dia ramai. Tetapi gerakan tak ada. Bilik gerakan, bilik Mas Iriati macam kenduri 24 jam. Saudara datanglah, makanlah apa saja. Macam-macam makanan ada. Ini laporan saya dapat subuh tadi. Apa pun ada asam pedas, ada masak sawah tumis udang, ada makan. Memang orang kata hebatlah Mas Iriati ni. Tapi apakah undi itu boleh terjemahkan melalui kenduri kendara begitu saja? Dan calon yang melawan itu adalah Ketua Perhubungan UMNO Melaka, Datuk Rauf. Sebab itu sekarang ni beliau diserang. Macam-macam serangan yang berlaku terhadap beliau. Saya melihat serangan ke atas Datuk Rauf ni bukan main-main, saudara, sampai ke peribadi habis. Saya tak mau campur babak begitu, terpulanglah. Cuma ini saya ingin menyampaikan ini pesanan dari Jerman. Yang berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, dia menghantar kiriman pada saya. Dia kata sampaikan salam kepada warga Melaka. Beliau insya-Allah besok atau lusa dia akan pulang. Dah selesai dah rawatannya. Tapi dia prihatin, beliau melihat, menyaksikan apa yang berlaku ini, mendapat laporan. Cuma dia kata orang Melaka perlu berhati-hati dengan strategi pembunuhan karakter yang sedang diulangi dalam pilihan raya negeri Melaka. Jadi macam-macam lah orang kata. Kemudian karakter assassination ini bertujuan untuk merosakkan nama baik calon seperti mana yang mereka lakukan dalam PRU14. Ia adalah bertujuan untuk memperdaya keprihatinan rakyat daripada isu-isu mendasari kepada isu yang menyerang peribadi calon Barisan Nasional. Bagaimanapun, ini daripada Jerman, Presiden UMNO begitu yakin Melaka, rakyat Melaka berfikiran rasional dan dapat menilai propaganda yang dimanipulasikan. Saya yakin sebab Presiden UMNO ni isterinya orang Melaka. Tentulah dia tahu macam mana latar belakang orang Melaka yang tidak mudah untuk terpengaruh.
Kerana sebab tu dia kata BM bercerita untuk mengembalikan kestabilan demi kemakmuran Melaka. Dan sebagai mereka orang lain tu pula cerita tentang personalization. Akhirnya Datuk Seri Zahid Hamidi mengatakan bahawa fokus utama adalah tentang Barisan Nasional harus kembali sebagai sebuah kerajaan demi masa depan rakyat dan negara. Justru misi rakyat Melaka harus mesti membawa kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri kali ini juga merupakan misi seluruh rakyat Malaysia. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.